Tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan meneruskan program utama kita, tak lain tak bukan forum perdana. Jadi untuk memulakan atau meneruskan majlis, dengan ini saya menjemput dahulu para tetamu jemputan. Kita mempersilakan yang berbahagia, moderator kita dah pun ada di pentas. Tak lain tak bukan kerana suara beliau lebih power dari saya, insya-Allah Mike tak akan malu dengan suara dia. Mike ni dia malu dengan suara saya tapi tak malu dengan suara dia, insya-Allah. Jadi kita persilakan di sebelah kanan saya, kita di pentas sekarang sudah ada moderator kita iaitu saudara Amin Makno. Kita juga ingin menjemput yang berbahagia Ustaz Afnan dan juga Encik Muhammad Faizal bin Encik Yusof mengambil tempat di pentas untuk meneruskan forum pada pagi ini. Okey, tuan-tuan puan, majlis seterusnya dengan ini sebelum saya menyerahkan kepada lelaki perkasa suara power, saya dengan ini sekali lagi mengalu-alukan yang berbahagia Ustaz Afnan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Bukit Sultan Jawi selaku panel pada pagi ini. Yang berusaha Encik Muhammad Faizal bin Encik Yusof, ahli panel kedua, yang juga pengasas atau orang yang mengetuai gagasan OKU Mukarrabin. Apa agaknya OKU Mukarrabin pada pagi ini? Maka kita nak dengar kupasan daripada ahli-ahli panel yang dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itulah jawab salam. Oh, semangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini walaupun ada sedikit gangguan dari segi teknikalnya, kita masih diberi keizinannya untuk meneruskan majlis sambutan jamuan Hari Raya Aidul Fitri, anjuran pertubuhan orang cacat penglihatan Islam ataupun Pertis bagi 2017. Namun sebelum itu kita mulakan terlebih dahulu sebelum jamuan itu dengan satu majlis ilmu, satu perkongsian ilmu yang dinamakan forum perdana yang bertajuk Membina Generasi OKU Mukarrabun. Kebanyakan di antara kita, perkataan Mukarrabun ini adalah satu perkataan yang agak asing kepada kita semua, hanyalah sejak akhir mutaakhir ini. Susah sangat nak sebut Mukarrabun. Ada orang sebut Mukarrabin. Ada orang sebut mereka yang rabun. Malahan lebih teruk pada itu, ada yang sebut Mukarrabit. Jadi untuk mengupas perkataan yang sebenar dan tujuan yang sebenar mengenai tujuan ini, kita mengalu-alukan kehadiran dua orang panelis kita yang arif tentang cadangan ini, iaitu yang pertama saudara Muhammad ataupun Cik Muhammad Faizal bin Cik Yusof yang di Perutua Pertis dan juga seorang peguam.
Kita juga mengalu-alukan yang berbahagia Ustaz Afnan bin Abdul Rahman, penolong pengarah cawangan hadari dan kefahaman Islam, bahagian pengurusan dakwah Jabatan Islam Wilayah Persekutuan. Namun sebelum itu, sukalah saya mengalu-alukan sekali lagi kehadiran yang berbahagia Puan Ustazah Sanidah Zainuddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Dakwah Jawi, yang mewakili pengarah Jawi, serta dev-dev jemputan yang lain. Yang saya rasa tak perlulah disebut di sini, oleh kerana ianya telah disebutkan beberapa kali oleh pengacara majlis sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, sebelum saya menjemput panel yang pertama, saya rasa untuk melaksanakan ataupun untuk merealisasikan cadangan pembinaan generasi OKU Muqarrabun ini, sekurang-kurangnya terdapat 2 teras yang perlu dilaksanakan. Pertamanya, mengenengahkan orang kurang upaya kepada masyarakat dengan dicukupkan sistem sokongan yang semampu dan sewajarnya. Dan yang kedua, mendorong masyarakat umum untuk menerima keadaan orang kurang upaya tanpa sebarang halangan dengan penyertaan yang sepenuhnya. Dan saya percaya mungkin ada lagi perkara-perkara lain yang akan disentuh. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menyemput dan persilakan panel yang pertama yang merupakan pencetus idea ini, iaitu Yang Arif Cik Muhammad Faizal bin Cik Yusof, yang di-Pertua Pertis dan juga seorang peguam. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Moderator Forum Abah Amin, yang dikasihi Ustazah yang merasmikan program kita, rakan ahli panel, sahabat-sahabat daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, tetamu daripada DBKL, rakan-rakan daripada NGO-NGO lain, terutama Tuan Haji Nazari Osman kita dari SBM, para hadirin hadirat muslimin-muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita manjatkan syukur kehadrat Allah Ta'ala, yang mana dengan izin dia dapat kita bersama dalam forum perdana pada pagi ini dengan tajuk Membina Generasi OKU Muqarrabun. Sebagaimana yang telah kita war-warkan sebelum ini, insya-Allah program forum kita ini turut kita siarkan seantero dunia, makna seluruh masyarakat di alam maya sana dapat menelusuri forum kita ini. Dan sekalung tahniah dengan ucapan jazakallahu khairan kita ucapkan kepada tim unit media Pertis. Saudara-saudari sekalian, dalam ayat yang saya bacakan tadi, bila mana Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah daripada surah Al-Waqi'ah, yang mana di dalam ayat ini Allah menceritakan
bagaimana salah satu golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala yang dikatakan golongan as-sabiqun. As-sabiqun ini, saudara-saudari sekalian, ialah golongan yang awal memeluk Islam. Golongan yang sewaktu Nabi SAW berada di kota Mekah, mereka inilah yang mula-mula memeluk Islam. Dan kalau kita tengok, telusuri sirah ni Abang Amin ya, golongan antara yang golongan as-sabiqun ini, yang mana kalau bahasa kita sebut golongan veteran. Tapi dalam istilah Quran ni, golongan as-sabiqun ini ialah golongan yang awal. Mereka ini kebanyakannya terdiri daripada mereka yang digelar sebagai golongan mustad'afin, golongan-golongan dhaif di kalangan penduduk Mekah. Sebab kehadiran baginda Rasulullah SAW di kota Mekah pada waktu itu telah mendatangkan suatu sinar harapan kepada rakyat marhain, golongan mustad'afin, tentang mereka meyakini betapa Islam boleh membawa perubahan kepada suasana kehidupan mereka pada waktu itu. Dan di antara itulah, saudara-saudari sekalian, salah satunya seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang sangat-sangat masyhur, tidak lain tidak bukan ialah Abdullah ibnu Maktum, yang mana beliau merupakan seorang golong OKU penglihatan. Kisah dia dalam surah Abasa sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mengandungi falsafah pengupayaan OKU yang sangat-sangat tinggi. Yang tu kita reserve pada masa yang lain nak cerita benda tu. Jadi apa yang kita nak sebut, di tengah-tengah itulah golongan as-sabiqun ini, adanya golongan OKU, salah seorangnya Abdullah ibnu Maktum, dan ada beberapa orang OKU yang lain. Tak sempat kita nak sentuh pada forum pagi ini. Dan golongan inilah apa Allah kata? Allah kata golongan inilah yang disebut sebagai, mereka ini golongan ulaikal muqarrabun. Golongan inilah yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang hampir pada Allah Ta'ala. Jadi tempat golongan ini di mana tuan-tuan? Di mana tempat mereka? Allah janji, Allah beri jaminan. Tempat mereka ialah fi jannatin na'im. Tempat mereka di syurga Naim sana. Jadi mengambil semangat daripada Al-Quran ini, kita mengambil keberkatan daripada Al-Quran inilah, kita cetuskan suatu apa yang kita sebut gagasan OKU Muqarrabun. Kita nak cetuskan suatu gagasan yang mana pembinaan jati diri orang kurang upaya, yang mana pembangunan bagi orang kurang upaya itu, biarlah ia diasaskan kepada keimanan dan ketakwaan. Di situlah secara orang kata secara pengenalan awal, bila mana kita menyebut gagasan OKU Muqarrabun. Sebelum saya menceritakan pada round kedua nanti Abang Amin ya, tentang apa yang kita buat berkaitan dengan gagasan OKU Muqarrabun, mungkin bertanya sejauh mana bila kita bawa gagasan OKU Muqarrabun ini diterima oleh masyarakat, diterima oleh mereka yang berautoriti. Untuk makluman kita yang pada permulaan ini, bila kita menekankan pembangunan OKU itu harus berteraskan kepada keimanan dan ketakwaan. Sebab OKU ni bukan kita yang nak jadi OKU ni tuan-tuan. Bukan kita yang nak jadi yang minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah bagi aku buta sekali. Ya Allah bagi aku cacat anggota sekali. Ya Allah bagi aku hilang pendengaran sekali. Bukan kehendak kita tuan-tuan. Tetapi ia adalah program rangka kerja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila dalam keadaan tersebut, bagi kita yang meyakini Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan, bagi kita yang meyakini Islam itu sebagai ad-din, sebagai cara hidup, mahu tak mahu bukan suatu alternatif, tetapi adalah kewajipan untuk kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan bagaimana OKU itu harus dibangunkan. Jadi disitulah kita meletakkan di dalam gagasan OKU Muqarrabun ini untuk kita mencapai golongan bagaimana pernah dilalui oleh para sahabat di kalangan OKU. Kegemilangan itu boleh berulang dengan syarat
kita menjadikan trust kepada keimanan dan ketakwaan itu dalam membangunkan golongan OKU. Sebelum saya nak mengakhiri round pertama ini, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menghuraikan lebih lanjut bagaimana kita nak mengisi gagasan OKU Muqarrabun, bagaimana kita nak mencetuskan gagasan ini di tengah masyarakat, saya nak sebut beberapa pengiktirafan yang telah kita lalui, yang telah kita terima daripada badan luar sana. Supaya kita nak jadikan, pertama sekali kita kena yakin, bila kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, yang akan bantu kita bukan manusia, tuan-tuan. Yang akan bantu kita, yang akan backup kita ialah Allah Ta'ala. Bila kita dapat backup Allah Ta'ala akan mengatur sekalian makhluknya untuk bersama kita. Bukti yang bila kita di peringkat pertis, bila kita mengadakan di peringkat kebangsaan, program kepimpinan tahun lepas, bulan 12, kita bincang, kita cetuskan betapa pertis perlu dalam menjadikan, memartabatkan, dalam misi kita memartabatkan Islam dan memasyarakatkan pertis. Perlu kita cetuskan suatu gagasan di peringkat kebangsaan. Oleh kerana gagasan ini, pertis kita di peringkat negeri Kelantan dan Pahang, kita telah gerakkan secara perlahan, telah gerakkan secara kecil-kecilan sejak 2 tahun lalu. Jadi di situ kita bersetuju untuk di peringkat kebangsaan, pertis yang akan lead gagasan OKU Muqarrabun. Kita luluskan pada bulan 12 tahun lepas, tuan-tuan. Kita mula gerakkan di peringkat kebangsaan melalui Pertis Malaysia. Bulan 2, IKIM terima gagasan ini. Straight bulan 2 kita dapat saluran, mendapat ruang siaran yang sepanjang bulan di Radio IKIM berkaitan dengan gagasan OKU Muqarrabun. Dan kemudiannya dalam bulan 2 juga kita mendapat ruang siaran khusus daripada RTM Selamat Pagi Malaysia. Dan yang lebih menariknya, tuan-tuan, pada bulan 3, kalau siapa tengok berita semasa 20 hari bulan 3, gagasan OKU Muqarrabun ini disebut oleh pemangku Raja Kelantan, yang mana beliau bertitah berkaitan dengan gagasan OKU Muqarrabun secara khusus dalam pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan pada waktu itu. Jadi maknanya, tuan-tuan, masyarakat mula menerima gagasan OKU Muqarrabun ini pada peringkat yang terbawah sehinggalah ke peringkat yang lebih atas, insya-Allah. Jadi Abang Amin, saya rasa itu round pertama dulu, sebagai kita nak memberi pengenalan awal bagaimana gagasan OKU Muqarrabun ini kita cetuskan di peringkat pertis untuk kita bawa di peringkat kebangsaan. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara Cik Muhammad Faizal. Saya rasa kita telah dapat sedikit sebanyak gambaran yang sebenar berhubung dengan hasrat ataupun impian untuk menubuhkan gagasan ataupun untuk membina generasi OKU Muqarrabun. Saya harap saya sebut dengan betul. Seperti mana yang diterangkan tadi, Allah Ta'ala menjadikan kita semua yang OKU penglihatan dan OKU yang lain, atau apa juga kekurangan dalam masyarakat, selain dari Allah Ta'ala itu nak membuktikan, nak menunjukkan kekuasaannya, sebenar-benarnya kewujudan kita di masyarakat arus perdana ini adalah sebenarnya sumber pahala untuk mereka yang berpenglihatan normal. Apa sebab saya katakan begitu? Kita ni sebenarnya, saya ingat lepas ni Ustaz Afnan boleh betulkan kalau silap lah. Katakan seorang yang berpenglihatan normal, dia nampak OKU penglihatan ataupun orang buta, dia pimpin dengan niat ikhlas, satu langkah tu dapat pahala. Betul saya? Nanti tak apa. Nanti terangkan, jangan jawab dulu. Dapat pahala berganda-ganda. Bayangkan kalau dia bawa seorang buta daripada sini ke KL Central, berapa langkah tu? Tapi niat ikhlas lah. Ini kadang tengok orang buta tergayak-gayak, teraba-raba jalan, orang yang berpenglihatan normal ni tengok aja. Sampai-sampai kaki sebelah dia dah masuk longkang, barulah jerit. Longkang, kata dia.
Kawan ni dah masuk longkang. Jadi walau macam mana, ini saya dah lawan pula ahli panel. Tapi walau macam mana pun, itu sebagai input. Sebagai input untuk kita buka untuk hadirin di round yang ketiga nanti. Kalau saya nak cerita panjang lagi. Walau bagaimanapun kita teruskan forum kita ini dengan segala hormatnya menjemput ahli panel yang kedua yang berbahagia Ustaz Afnan Abdul Rahman daripada bahagian pengurusan dakwah Jawi untuk meneruskan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini dikasihi saudara pengurusi, sahabat saya Ustaz Faizal yang berbahagia dihormati Ustazah Syaridah binti Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah bahagian pengurusan cawangan hadari dan kefahaman Islam. Begitu juga sahabat saya Ustaz Abdul Halim Zakaria, PPK Penolong Pengarah Kanan bahagian cawangan hadari, seluruh kepimpinan persatuan orang-orang cacat penglihatan di majlis kita pada hari ini, muslimin muslimat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya jawab terus apa yang disebutkan oleh saudara pengurusi tadi mengenai pimpin orang yang buta ataupun orang yang tak nampak mata. Dengan niat ikhlas, semuanya akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tadi beriman kepada Allah. Kalau tak beriman dengan Allah Taala, walaupun ikhlas tak ada pahala. Dia hendaknya Islam dulu. Islam dulu, beriman dulu dengan Allah. Lepas tu baru kita mulakan aktiviti dan di sana ada pahala. Berbalik kepada tajuk yang dicadangkan kepada kita, tajuk kita hari ini membina OKU Muqarrabun. Jadi kalimah Muqarrabun asal daripada perkataan qaruba yaqrubu. Qaruba yaqrubu, qariba yaqribu. Jadi qaribun, maksud dia dekat, sangat dekat. Jadi kalau muqarrabun, orang mengaji nahwu, muqarrabun ni dia panggil jamak muzakkar salim. Sama dengan muqarrabin dalam hal keadaan dia panggil tamyiz ataupun dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab dibaca dengan muqarrabin. Kalau dalam keadaan marfu' dibaca dengan muqarrabun. Benda sama je. Nak beritahu kepada kita fahamnya orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang rapat dengan Allah antaranya yang pertama sekali ialah nabi-nabi. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sama ada nabi-nabi dulu ataupun Nabi Muhammad. Semuanya ada sahabat-sahabat. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan dalam Al-Quran banyak tempat. Al-Quranul Karim menyatakan tentang cerita para sahabat. Susah payah, lemah dan kuat. Mereka ini bersama dengan Rasulullah. Sanggup mengharungi padang pasir. Sanggup berdepan dengan cabaran, ujian, tribulasi bersama dengan Rasulullah. Sanggup mati syahid, sanggup berjihad, sanggup berjuang.
sanggup memberi derma. Semua yang diajar oleh Nabi mereka sanggup belaka. Maka namanya muqarrabun. Antaranya Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah, atau yang kita kenali Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar adalah merupakan contoh pertama imannya kuat, ibadahnya bagus. Tak ada manusia yang lebih daripada Abu Bakar. Seluruh manusia lain, kalau dicampurkan iman mereka, nescaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman manusia lain. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Manusia dijadikan Allah dalam keadaan yang paling indah. Jadi, sama ada nabi-nabi ataupun para sahabat, ataupun orang awam, ataupun kita semua ni, dikira lebih ataupun hebatnya kita berdasarkan kepada iman macam mana yang disebutkan oleh Ustaz Faizal tadi. Tinggi dan mulianya manusia tadi, rapat ataupun jauh mereka, diambil kira sama ada mereka beriman ataupun sebaliknya. Sahabat-sahabat Nabi ataupun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah manusia yang paling hebat iman dia. Manusia yang paling kuat iman, yang paling banyak ibadat, dan yang paling banyak pahala. Orang-orang yang banyak pahala ialah Nabi-Nabi. Orang lain tak boleh nak dakwa bahawa dia banyak pahala mengatasi pahala Nabi. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah manusia-manusia yang banyak pahala. Sehingga satu masa Nabi mengatakan bahawa pahala para sahabat, Nabi banding pahala sahabat dengan orang yang bukan sahabat, jauh beza dia. Ya. Orang yang jadi sahabat Nabi, dia belanja satu cupok, bagi derma secupok buah kurma, kita kata. Ataupun bagi beras secupok. Pahalanya lebih dan mengatasi derma yang dibelanjakan oleh orang yang bukan sahabat walaupun sebesar Bukit Uhud. Kita yang bukan sahabat belanja banyak, bagi derma banyak, tetapi pahala kita tidak boleh mengatasi pahala sahabat. Sahabat Nabi ni dia bagi derma sikit, kita kata. Walaupun sahabat-sahabat ni memang banyak bagi derma. Tapi bandingannya, walaupun dia bagi sikit, tapi pahala dia lebih besar daripada pahala kita yang bukan sahabat, walaupun kita bagi banyak. Lalu ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh orang, kenapa ya Rasulullah pahala mereka besar banyak walaupun bagi sikit? Nabi jawab, sebab iman mereka bagus, Islam mereka bagus, keikhlasan mereka tinggi dengan Allah, jadi pahalanya dapat banyak. Kita yang hidup hari ini sesuai dengan kehidupan kita hari ini. Sahabat-sahabat Nabi, ia boleh hidup dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, boleh hidup dengan Nabi. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang hidup semasa dengan Rasulullah. Kenapa Allah Ta'ala pilih mereka hidup bersama dengan Rasulullah? Sebab mereka adalah manusia yang terbaik. Mereka adalah manusia yang terbaik. Kita yang hidup hari ini tak berapa molek, tak berapa bagus. Sebab tu kita hidup hari ini. Mungkin kalau kita hidup zaman Nabi, kita buat kaca dulu. Atau kita buat perangai dulu. Sebab tu kita hidup hari ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang saya baca tadi. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Orang yang cacat mata, orang yang tak dengar telinga, orang yang tepok, orang yang tempang, macam-macam penyakit. Saya ni tak, mata saya jelek, telinga saya pun dengar.
Tapi semalam saya sakit pinggang sebab akad semi berat sangat. Ni sakit pinggang. Mata celak, telinga saya dengar tapi pinggang sakit. Lebih kurang je. Lebih kurang je dengan hak tak nampak mata. Nak berjalan tak boleh pergi laju, sakit pinggang ni. Keduh horak. Orang Kelantan kata keduh horak. Ya. Tapi Allah Ta'ala kata, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni Allah Ta'ala kata, aku jadikan sebaik-baik kejadian. Walaupun kita tak nampak mata, walaupun telinga kita tak dengar. Kan? Tapi siapa yang buat macam mana Ustaz Faizal sebut tadi? Allah yang buat. Kita kena redha dengan iradatullah. Iradat ni dibahas dalam kitab Tauhid. Iradatullah bi ghairi ridah wa iradatullah bi ridahu. Dibincangkan dalam kitab Tauhid. Iradat Allah terbahagi dua. Pertama, iradat Allah berserta dengan apa? Kehendak Allah berserta dengan redanya. Satu lagi, kehendak Allah bukan dengan redanya. Ya. Kita tak nak jadi mata tak nampak Ustaz Faizal kan? Ya. Tapi walaupun kita tak nak, kita kena redha juga. Sebab Allah Ta'ala dah tentu gitu. Bima qaddarallah. Allah Ta'ala dah tentu. Al-qada'u wal-qadar. Kita mengaji rukun iman yang nombor 6. Al-qada'u wal-qadar. Makna kita kena percaya. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Walau apa pun, ianya adalah merupakan kejadian yang terbaik. Tak ada orang yang boleh buat kita dalam keadaan begini. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Tapi cantik tak cantik? Cantik. Cuma tak dengar sikit je. Mata tak nampak sikit je. Comel tak? Comel. Tengok Ustaz Faizal, handsome. Kan? Lawa-lawa belakang saya tengok. Walaupun mata tak nampak. Cuma Allah Ta'ala uji sikit je. Dia tak bagi nampak je. Dunia ni kita tak nampak mata pun kadang kita ni lebih dari hidayah daripada orang yang mata celak. Berapa ramai orang yang mata celak tapi tak boleh pergi masjid. Malas semayang. Tak bersyukur dengan nikmat Allah. Berbanding dengan orang yang mata tak nampak tapi dia siap waktu pergi masjid. Bersyukur dengan Allah, beribadat, beriman, bertauhid, bertakwa. Muqarrabun. Lebih baik daripada yang mata celak tapi tak kenal tangga masjid, tak kenal tangga surau. Kan? Maka kita lebih baik. Cuma Allah Ta'ala uji kita sekejap je. Akhirat ni Allah Ta'ala nak bagi kita nikmat. Tidak ada lagi mata tak nampak, tak ada lagi mata telinga yang tak dengar. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Itu di antara cerita orang yang mata celak tapi Allah Ta'ala butakan mata. Mata celak tapi tak nampak masjid. Mata celak tapi telinga dengar tapi tak pernah dengar orang nak ceramah. Tak pernah pasang putih mata nak tengok keindahan Islam. Tak pernah kenal ulama. Tak pernah kenal hadis Rasulullah. Mata celak, telinga dengar. Berapa kali dengar? Kita berhenti kat tu. Nanti saya ni payah nak break. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Afnan yang begitu bersemangat dan merapi-api. Dan semoga kita juga mendapat inspirasi. Mulai daripada ini sumber inspirasi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gusar, jangan gundah. Kita berkeadaan begini. Tapi buat kata ada satu lagu yang dikarang oleh tahun 81 lah oleh Freddie Fernandez. Dia kata, tiada ku minta lahir ke dunia. Saya rasa lagu tu perlu diubah. Itu seolah-olah menunjukkan kita ni tak redha. Tak redha. Kalau tak percaya, cuba dengar balik lagu tu. Okey, namun ku punya hati
Ready panelists. Okey, tak apa, kita lupakan lagu tu. Itu sekarang hiburan. Baiklah, saya rasa pencetus idea gagasan pembangunan generasi OKU ini adalah Saudara Faizal. Saya rasa bersetuju dengan saya. Pertubuhan ataupun NGO bagi OKU penglihatan di Malaysia ini banyak. Malahan tak kurang daripada 30 berbagai peringkat. Ada kebangsaan, ada negeri, ada dan sebagainya. Termasuklah pertubuhan orang miskin pun ada. OKU miskin. Kalau silap boleh sebetulkan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, saya rasa walau bagaimanapun setakat ini pertislah ataupun pertubuhan orang cacat penglihatan Islam ataupun pertis inilah adalah satu-satunya pertubuhan organisasi OKU penglihatan yang mengorak langkah untuk menjurus ke arah Islam dengan program-program yang disediakan hari ini. Mungkin Saudara Faizal boleh mengulas lebih lanjutlah. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Amin, tuan moderator kita. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abang Amin tadi, kita di Malaysia, sahabat-sahabat sekalian, kita ada 37 NGO OKU penglihatan. Dan di situlah di antaranya adanya pertis salah satu daripada 37 NGO OKU penglihatan itu sendiri. Dan di sana juga 37 NGO OKU penglihatan ini adalah salah satu kumpulan daripada 400 lebih NGO OKU yang pelbagai kategori. Jadi di situ dapatlah kita tengok betapa banyak NGO yang menjurus kepada OKU dan kita berada di salah satu daripada beratus-ratus NGO tersebut. Jadi dalam cabaran inilah kita nak cuba lontarkan pada masyarakat. Sama ada peringkat secara masyarakat terbuka. Bila kita sebut masyarakat terbuka, dia termasuklah bermula daripada individu dalam masyarakat. Kemudiannya naik keluarga di dalam masyarakat. Naik lagi kampung, di peringkat kampung. Ada ketua kampung di peringkat daerah. Ada ketua jajahan, ada ketua daerah. Di peringkat negeri, ada menteri besar, ada exco. Di peringkat negara, kita ada masyarakat yang lebih besar, diketuai oleh kabinet-kabinet peringkat kebangsaan. Jadi di situlah kita nak mengorak langkah kita nak lontarkan suatu pandangan. Kalau selama ni, orang tengok OKU, orang kata apa dia? Kesihan, belas, ihsan. Jadi kita nak orak suatu perubahan. Bila kita tengok OKU, sebagaimana yang di awal-awal disebut oleh Abang Amin, moderator tadi, kita nak adakan suatu jelmaan di dalam pemikiran masyarakat. Bila tengok OKU, biar terlintas di pemikiran mereka. Ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah bebas menjadikan hamba dia sama ada disebut sebagai manusia normal ataupun manusia sempurna. Dari segi kaca mata manusia. Allah bebas jadikan manusia ini ada mata tapi tak boleh melihat. Ada telinga tapi tak boleh mendengar. Ada kaki, ada tangan tapi lumpuh. Dan pelbagai bentuk kejadian yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi di situlah pertama kita nak lontarkan bila kita sebut gagasan OKU Muqarrabun ini, dia adalah serampang dua mata. Yang pertama kita nak bina OKU itu sendiri, sebagaimana disebut oleh sahabat saya Ustaz Afnan tadi, tanpa mengira siapa kita harus membina untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Harus membina untuk kita ni menjadi hamba Allah yang disebut sebagai muflihun dengan cara kita memantapkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Dan pada serampang yang kedua adalah untuk kita mengajak, untuk kita membawa masyarakat secara umum supaya mereka melihat OKU itu sebagai suatu kebesaran Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, kita mungkin biasa dengar, mungkin kita telah ada pengetahuan berkaitan perkembangan dunia semasa. Contoh, pada mulai tahun 2006
di peringkat antarabangsa kita ada convention berkaitan dengan orang kurang upaya. Tahun 2008 kita ada Akta Orang Kurang Upaya 2008 peringkat domestik. Tahun 2013 kita ada pengisytiharan menteri-menteri serantau yang disebut sebagai Incheon Strategy. Kemudian tahun 2016 kita ada Pelan Tindakan Kebangsaan berkaitan dengan orang kurang upaya. Semuanya ini, tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, mula diperkatakan pada pasca tahun-tahun 2000 ke atas. Kita tengok apa kandungan Al-Quran, apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Pertamanya yang saya nak sebut untuk kita faham, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bila mana Allah menyebut selain daripada apa yang disebut oleh Ustaz Afnan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sana, tuan-tuan, ada satu ayat yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan setiap anak Adam. Dalam pentafsiran yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili almarhum, beliau menyebut, bila disebut anak Adam, secara khusus, amin, Dr. Wahab Az-Zuhaili menyebut, ia termasuklah golongan orang kurang upaya. Kalau masyarakat umum berhak kepada kesamarataan, berhak kepada ekonomi, berhak kepada pekerjaan, berhak kepada kehidupan bermasyarakat, berhak kepada perundangan politik dan seumpamanya, samalah halnya, hak yang sama perlu diberikan kepada golongan OKU. Itu yang disebutkan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili sebagai menjelaskan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 70. Bagaimana di dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah menyebut وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah mengangkat darjat manusia ini mengatasi yang lain-lain, mengatasi makhluk-makhluk yang lain, termasuklah kita yang disebut sebagai golongan OKU. Bila Al-Quran menggalurkan prinsip-prinsip asas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh bagaimana nak menterjemahkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya nak sebut satu contoh, tuan-tuan. Bagaimana kisah yang berlaku kepada Abdullah ibnu Maktum. Satu ketika kita masyhur hadis ini, bagaimana Abdullah ibnu Maktum tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, aku ni matanya buta, boleh tak aku nak excuse untuk solat jemaah? Maknanya kalau azan, kalau waktu solat jemaah tu, boleh tak waktu-waktu aku tak pergi? Pada awalnya, tuan-tuan, Rasulullah kata, ya boleh. Kemudian bila diorang semayang, Abdullah ibnu Maktum ni nak keluar, Rasulullah panggil, wahai Abdullah ibnu Maktum, kamu dengar tak azan? Abdullah ibnu Maktum kata, ya Rasulullah, aku dengar. Rasulullah kata, tak terlepas tuntutan untuk Abdullah ibnu Maktum sebagai seorang OKU penglihatan untuk solat berjemaah. Cerita ini panjang, tuan-tuan. Bila mana sahabat-sahabat Nabi dengar tuntutan solat berjemaah ini, tetap diletakkan kepada seorang sahabat mereka yang buta. Apa sahabat-sahabat buat, tuan-tuan? Sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, dia buat satu railing. Dulu dia tak guna besi, dia tak guna aluminium, dia ikat tali. Dia buat satu railing, tali daripada depan rumah Abdullah ibnu Maktum, dia ikat dari pokok ke pokok, sampailah ke depan Masjid Nabi. Maknanya diadakan, dibantu, dia sahabat-sahabat pada waktu itu membantu Abdullah ibnu Maktum ini, kalau nak pergi ke masjid, ini laluan yang terbaik. Suasana kita hari ini, tuan-tuan, dalam apa yang saya sebut tadi, convention berkaitan OKU-nya, Akta OKU 2008, pengisytiharan menteri, Incheon Strateginya dan Pelan Tindakan Kebangsaan OKU-nya,
Istilah hari ini, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi tersebut ialah mengadakan sistem sokongan di dalam masyarakat untuk membolehkan OKU ini berfungsi dan menyertai penuh di dalam masyarakat. Bila sahabat-sahabat Nabi mengadakan railing dari rumah Abdullah ibn Maktum ke masjid Nabi ni tuan-tuan, Abdullah ibn Maktum mudah nak pergi ke masjid. Dia tak perlu runsing, lalu lopak ke, lalu kawasan-kawasan yang berbahaya. Dia tak perlu runsing, telah ada jalan yang mudah untuk dia lalui. Itu adalah sistem asas kepada sistem sokongan yang ada pada hari ini tuan-tuan. Maknanya kalau kita ni tuan-tuan, kalau sahabat Nabi tengok kat luar MAB tu, kalau kita keluar daripada MAB tu tuan-tuan guna tactile tu kan, jalan kuning tu, kalau sahabat-sahabat Nabi tengok tu, dia kata tactile ni kena baiki tu Abang Amin. Tactile tu kena baiki sebab dia nak serata dah dengan lantai tu. Sebab sistem sokongan kena mantap. Sahabat Nabi dan baginda Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita untuk membolehkan OKU ini berada dalam masyarakat. Untuk OKU termasuk yang buta ini menyertai masyarakat dan berfungsi secara biasa, perlu dicukupkan sistem sokongan dia. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in di dalam menterjemahkan bila Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia ini sebaik-baik kejadian. Apa yang mereka ditakdirkan Allah, sama ada cacat mata, pendengaran tak ada, jadi lumpuh atau tempang, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah sekali-kali tidak mematikan potensi diri dan keupayaan diri yang ada pada manusia itu. Ramai tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang cacat, yang OKU. Antara nama yang saya boleh sebut untuk panduan kita lah. Pertamanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, dia kaki dia tempang tuan-tuan. Kalau saya nak cerita seorang-seorang demi seorang sahabat Nabi ni tentang OKU ni, kita paling masa kita kena ada sejam 2 jam lagi. Tak apa, saya sebut nama-nama sahaja dahulu untuk kita memperolehi keberkatan dari sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, Abdullah ibn Maktum yang biasa kita dengar. Ini pun kisah dia tak habis lagi ni. Kisah dia sebagai menteri di Madinah, kisah dia sebagai murabi di Madinah panjang, sangat-sangat menarik. Kemudiannya kita ada Amru bin Jumuh. Amru bin Jumuh ni, dia seorang pencinta berhala. Kisah dia sangat-sangat menarik. Satu ketika dia bagi pedang kepada berhala dia tuan-tuan, supaya berhala dia ni pandai jaga diri. Punya jahil, akhirnya masuk Islam, Allah kurniakan syahid. OKU. Kemudiannya kita ada sahabat Nabi namanya Itban bin Malik yang digelar sebagai Al-Badri. Sahabat Nabi yang terlibat di dalam Perang Badar. Seorang OKU penglihatan. Ataupun bahasa mudahnya, buta juga tuan-tuan. Dan dia merupakan suku kaum, imam kepada suku kaum dia. Kemudiannya siapa lagi seorang sahabat Nabi yang saya sangat-sangat masyhur, juga OKU. Kita terkejut tuan-tuan kalau kita tahu dia ni seorang sahabat Nabi yang OKU. Abdurrahman bin Auf adalah seorang OKU. Dia kaki dia cacat tuan-tuan. Tapi punyalah kaya Abdurrahman bin Auf ni. Sekali gerombolan dia balik ke Madinah, orang dengar gegak gempita tuan-tuan. Seorang OKU. Jadi kalau kita nak telusuri sahabat-sahabat Nabi bagaimana Rasulullah SAW menggilap sahabatnya, walaupun terdiri daripada OKU, cukup menarik. Dari itulah tuan-tuan, semangat ini kita bawa, kita nak jelmakan dalam suasana masa yang sangat mencabar dalam dunia moden hari ini. Kita cetuskan apa yang kita kata, gagasan OKU Muqarrabun. Tuan-tuan, kita ni, kalau kita tak bersandarkan kepada apa yang Allah adakan, kita tidak bersandar pada Al-Quran, kita tidak bersandar kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, kita nak sandar kat mana tuan-tuan? Kita tak boleh bersandar selain daripada itu, melainkan kita mengharapkan bantuan dan dukungan daripada Allah Ta'ala, kerana Allah yang menciptakan kita, Allah yang memprogramkan kita
sebagai hambanya yang cacat. Saya rasa itu sekadar itu round kedua ni balik Abang Min. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudara Faizal. Baiklah kita pergi kepada sebelum kita pergi kepada ahli panel yang kedua, iaitu pusingan kedua. Okey, untuk makluman para hadirin sekalian, selepas pusingan kedua ini kita akan buka untuk soalan atau cadangan daripada penonton. Baiklah Ustaz, saya minta Ustaz lebih jelaskan lagi untuk cara-cara untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah SWT di samping OKU itu. Sebelum itu, saya ada beberapa soalan lah Ustaz. Minta maaf Ustaz. Okey, saya minta Ustaz ulas sikit. Okey, berbalik kepada lagu tadi Ustaz, adakah salah dia berbunyi begini? Tiada ku minta lahir ke dunia, tiada ku minta cacat begini. Jadi manakah, pertama sekali soalan saya, adakah dengan jenis kata itu kita membayangkan kita ini tidak redha dengan kejadian Allah Ta'ala? Yang keduanya, soalannya ialah, kita dah ditakdirkan menjadi gini, salah ke kita ataupun adakah menjadi kesalahan kita dah OKU ni meminta Allah Ta'ala melalui doa dan sebagainya pulihkan semula penglihatan kita ini. Yang ketiganya Ustaz, mungkin minta ulas sikit tentang dosa mata. Macam kami semua ni, mata ialah dikatakan dosa mata mungkin dah tak ada lah, tapi telinga sihat. Mata tak dapat tengok, tapi telinga dengar, masih dengar orang mengumpat. Macam mana tu Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi. Banyak soalan tu saya tak ingat. Lagu tu dia bergantung kepada orang yang buat lagu lah, ataupun bergantung kepada orang yang nyanyi tu. Kalau dia nyanyi lagu tu, apa seni kata dia, tulisan dia tu merujuk kepada dia tidak redha, maka dia tak ada pahala lah situ, sebab dia tak sabar. Bahkan mungkin jadi dosa. Ada tahu tu, mungkin itu bergantung kepada yang menyebut je. Ataupun kita dengar tu sekadar mengimbau kejadian Allah Ta'ala terhadap kita. Ada orang sebut perkataan tu, mungkin dia tak ada rasa menyesal, biasa je. Itu saya kata bergantung tu. Bergantung atas orang. Kalau dia sebut dalam keadaan dia sedar dan redha, maka dia sabar, dapat ada pahala. Lagi apa dia? Tentang redha, ke mana kita dah cacat mata ni, boleh tak kita berdoa untuk dipulihkan semula? Adakah menjadi satu kesalahan Ustaz? Tak nampak mata ni, saya tak pasti sama ada boleh rawat ke, boleh ubat, saya tak tahu. Kalau tak boleh nak ubat ataupun tak boleh dirawat, buat pembedahan pun tak boleh, maka kena redha lah. Jadi tinggalkan saja doa untuk pulih tu, kan? Kecuali kalau boleh buat pembedahan, doa lah supaya dipermudahkan buat pembedahan, pulih balik ke apa ke. Itu berbalik kepada redha kita kepada kehendak Allah. Macam yang saya sebut tadi lah, iradat Allah tadi terbahagi dua, kan? Iradat dengan redha dia dan iradat dengan tidak redha. Hak mudahnya iradat ni dia bahas dalam kitab tauhid. Iradat dengan kehendak Allah dengan redha Allah ni seperti kita yang Islam ni. Kita Islam ni kehendak Allah. Maknanya Allah Ta'ala kehendak kita ni hidup sebagai seorang Islam. Dan keadaan Islam itu diredai Allah. Manakala orang yang bukan Islam ataupun orang kafir tu, kehendak Allah juga dia jadi kafir. Kehendak Allah juga dia tadi tak datang masjid yang kita sebut tadi. Kehendak Allah juga dia bunuh orang Islam ataupun dia jadi Yahudi macam mereka, Donald Trump. Kehendak Allah, tetapi tidak dengan redha Allah.
Di situ sebut iradatullah biridahu wa iradatullah bighairi ridah. Satu lagi masalah ciri-ciri untuk memperkuatkan keimanan, meninggikan kita punya ketakwaan kita kepada Allah. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebut walillahil izzah walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Mulia manusia itu Allah Taala sebut walillahil izzah. Kemuliaan itu milik Allah. Siapa sahaja yang nak jadi mulia, dia kena rapat dengan Allah. Kena takarrub. Takarrub ni daripada kalimah muqarrabun juga. Samalah qaruba, qariba, yaqrubu, qaruba, yaqrubu, qariba, yaqribu. Takarrub maksud dia rapat juga. Siapa saja yang nak rapat, siapa saja yang nak mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Sama ada dia ni cacat ke, tak cacat ke. Kalau dia rapat dengan Allah, maka mulialah dia. Dan dalam surah Munafiqin, Allah Ta'ala sebut, walillahil izzah, walirasulihi, dan mulia itu adalah milik Rasul. Mana-mana orang nak jadi, nak hidup mulia, dia kena rapat dengan Rasulullah. Kena banyak selawat, kena banyak sembahyang sunat, kena banyak puasa sunat, bangun malam bertahajud, baca Quran, kan? Solat nawafil ataupun solat nafilah atau sembahyang rawatib, sembahyang kepik fardu. Maknanya sebelum zuhur ada sunat, lepas zuhur ada. Sebelum asar ada sembahyang sunat, lepas asar tak ada. Ada orang umur 60 lebih, 70 dah umur. Tapi tak tahu sembahyang sunat lepas asar tak boleh. Yang sembahyang sunat lagi. Ni yang kita kata mata tu tak nampak dunia, akhirat tak nampak juga. Dia mata celek dah ni umur 60 lebih. 70 dah umur. Kita sembahyang asar Jumaah tadi. Tiba-tiba dia tu sembahyang sunat pula lepas sembahyang asar. Sembahyang sunat pula. Kita tanya sembahyang apa ni haji? Sembahyang sunat kata dia. Jadi kita nak banding, kalau dengan kita tak nampak mata, dia yang mata celek sembahyang sunat pun tak tahu ke mana, kita lebih baik. Allah Ta'ala sebut walillahil izzah walirasulihi walilmu'minin, dan mulia itu ialah milik orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik mengatakan bahawa Rasulullah hina. Rasulullah hina. Dia kata Nabi itu hina. Dia yang mulia. Orang munafik ni, faham ke tak orang munafik itu siapa? Munafik ni maknanya orang yang berpura-pura Islamnya di luar. Di dalamnya tidak sayang kepada Islam, tak sayang ke Nabi, tak sayang kepada Quran, tak sayang kepada hukum syariat Allah, tak sayang kepada hukum halal haram yang dinyatakan Allah. Ia tak sayang hukum-hukum Allah. Tapi kita tengok kat luar dia pakai jubah, tak pakai serban, pakai ketayak putih. Apabila kita bincang hukum Islam ke, bincang hadis Nabi ke, dia buat tak tahu je. Itu namanya munafiqin. Ya, maknanya dia Islam nampak kat luar je, dalamnya dia lawan Islam ataupun dia benci kepada perkara-perkara yang ada di dalam Islam. Syekh Said Hawa disebut dalam kitab dia, antara perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah ialah apabila seseorang tadi benci kepada satu-satu perkara yang ada di dalam Islam. Contohnya, kita tak suka tengok orang pakai serban. Kita tak suka tengok orang pakai jubah. Kita tak suka kepada majlis kuliah dan juga majlis ceramah. Itu adalah tanda-tanda kebencian terhadap perkara-perkara yang ada dalam Islam. Jadi perkara ini dinyatakan oleh Ustaz Syekh Said Hawa boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Apabila batal dua kalimah syahadah, pahala kita akan batal juga. Pahala-pahala yang kita buat, mesti kita kena jaga.
Dalam surah yang lain Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai mereka yang beriman, hei orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Kita ni semua ni orang beriman. Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi apabila kita dengar je ayat-ayat seumpama itu, kita kena rasa bahawa Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Kita kena rasa bahawa Allah Ta'ala panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maknanya Allah Ta'ala panggil kita. Kita jangan buat dah tahu. Sama ada kita sendiri baca Quran atau orang lain baca Quran. Kita kena rasa bahawa Allah sedang bercakap dengan kita. Macam kita dengar azan juga. Kita dengar azan tu maknanya Allah Ta'ala panggil kita. Walaupun zahirnya Tok Bilal yang panggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. Tidakkah suka kamu nak aku tunjukkan kepada kamu bisnes, perniagaan yang boleh membebaskan kamu daripada api neraka. Tu'minuna billah. Pertama beriman dengan Allah. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan Nabi. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan berjihad pada jalan Allah. Bukan berjihad, berjihad. Ya, jihad dengan jihad. Ya dekat-dekat je. Jihad, jahat. Ya, macam kalimah Arab dia sebut salih dengan talih. Kalau salih, orang baik. Kalau talih, orang jahat. Sikit je beza. Jadi Allah Ta'ala sebut wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, percaya dengan hari akhirat dan berjihad pada jalan Allah. Berjihad ni kata dia, Ustaz tak ada lah jihad hari ni. Jihad ekonomi ada. Jihad lawan bedil ke, dengan parang ke, dengan pedang ke, tak ada kata dia. Sebab perang dengan parang dengan pedang ni zaman Nabi je. Jangan kata gitu. Sebab jihad ni, Nabi kata, Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad berlaku terus. Daripada zaman Nabi sampailah kiamat. Tak kira masa, tak kira tepat. Apabila berlaku pertembungan di antara golongan kufar dengan Islam, maka di situ adanya jihad. Apabila adanya jihad, maka ada pahala yang dibekalkan Allah Ta'ala. Ada orang yang menafikan jihad. Apabila menafikan jihad, maknanya dia tolak pahala yang disediakan Allah. Siapa-siapa yang menafikan pahala jihad, maka tiada pahala bagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Makna jihad tadi Nabi kata ada. Tak kira lah jihad ni dia ada banyak cabang. Jihad ni jihad makrakah, jihad menulis, jihad bercakap, jihad dengan buat. Jadi macam-macam jihad tadi. Kita ikut, kita duduk pada tempat yang sesuai. Macam kita hari ni jihad kita bercakap, berdakwah, ceramah, kuliah. Bukan pakai pedang pun. Tak pakai bedil. Cuma nak cakap je. Cakap pun tak nak, cakap pun takut. Habis nak perang macam mana? Jadi Allah Ta'ala bekalkan benda tu. Hari ni kita kena buat tapisan sikit masalah jihad ni. Sebab orang faham apabila sebut jihad, dia kata teroris. Apabila sebut berjuang untuk Islam, dia akan kata IS ataupun Daesh. Sebenarnya di sana banyak hadis-hadis yang Nabi menggalakkan kita berjuang untuk Islam. Cuma kita kena tengok rukun dan syarat dia, bagaimana kaedah dia, ikut cara yang diajar oleh Rasulullah, yang ditulis oleh para ulama dalam kitabnya. Jihad lagu mana hak betul, jihad macam mana tak betul. Bukan tak ada orang jahat betul pergi bunuh orang tak tentu pasal. Hak tu memang Daesh, hak tu memang jahat. Yang tu memang pengganah lah. Tetapi yang bagus, yang betul tetap ada, sebab Nabi jamin orang yang berjihad menegakkan Islam
tidak akan pupus atas muka dunia, walaupun mereka dicincang, walaupun mereka ditahan, walaupun mereka dibunuh. Allah Ta'ala akan menggantikan dengan generasi yang baru, yang mempertahan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawla hadza, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maka para hadirin yang saya hormati sekalian, sampailah masanya untuk kita buka kepada penyertaan para hadirin sekalian. Kita bagi mungkin 3 atau 4 soalan dan minta tolong soalan itu hendaklah dijuruskan kepada perkara yang dibincangkan hari ini. Perkara-perkara yang lain insya-Allah di forum-forum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Hafiz Abdullah. Saya tertarik dengan perbincangan tadi dan saya nak tanya satu saja daripada panel-panel yang ada. Memang kita dalam usaha mewujudkan OKU Muqarrabun, tapi apakah cara untuk kita menimbulkan keyakinan kepada masyarakat khususnya yang mungkin kita boleh fokuskan yang Islam tapi yang bukan Islam, apakah cara dan apakah yang kita boleh lakukan pada masyarakat akan datang? Itu je soalan saya. Terima kasih. Okey, kita kumpul dulu soalan sekali juga, senanglah. Okey, siapa nak lagi soalan? Saya bagi lagi 2 paling kurang kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asri. Nak tanya, Nabi Allah Yaqub pernah buta untuk sementara. Jadi boleh ahli panel ceritakan bagaimana masa dia buta tu, cara dia mencari rezeki, cara dia dengan masyarakat, cara dia dengan keluarga dia, supaya mungkin dapat kita jadikan pedoman untuk hari ini. Okey, tak apa, kita jawab 2 ni. Kalau ada lagi 2 lagi soalan sebelum kita gulung Okey, saya rasa soalan yang pertama tu yang agak boleh jawab saya serahkan kepada saudara Cik Faizal, dan soalan yang kedua tu Ustaz Afnan lah, ya. Jadi saya serah kepada Saudara Faizal dulu. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Berkaitan dengan apa usaha kita untuk kita membawa masyarakat di dalam menjayakan gagasan OKU Muqarrabun ini. Pertama sekali, apa yang saya nak beri kita faham, untuk kita membawa kesedaran masyarakat secara lebih yang menyeluruh berkaitan dengan potensi dan keupayaan OKU, ia bukan suatu yang mudah. Dia adalah suatu usaha yang harus kita lakukan sepanjang masa. Mana bermula daripada dulu, sekarang dan seterusnya. Mana apa yang kita buat ni adalah suatu mata rantai daripada usaha-usaha yang telah kita lakukan sebelum ini dan usaha-usaha yang akan dijalankan pada masa-masa akan datang, sama ada kita ataupun oleh orang lain. Jadi dalam memenuhi usaha tersebut, apa yang sedang kita lakukan, pertama sekali kita mengadakan jalinan hubungan dengan pelbagai pihak. Ini antaranya termasuklah bila macam Ustaz Syahri dah sebut tentang program ini akan mengeratkan kebersamaan kita dengan pihak Jawi. Usaha-usaha gini akan kita pertingkatkan. Bahkan gagasan OKU Muqarrabun ini telah kita sampaikan kepada pertubuhan-pertubuhan luar. Selain daripada pertubuhan OKU itu sendiri, kita sampaikan program kita ini sebagaimana saya sebut pada awal tadi, untuk dapat dokongan bersama. Ia termasuklah misal kata pihak IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, lebih khusus radio dia. Kemudian kita telah minta kerjasama bersama daripada pihak RTM dan mana dari segi media-media. Kalau siapa tengok bulan Ramadan baru ni, bulan puasa baru ni, TV Hijrah, TV3, Media Prima memberi suatu suatu broadcast ataupun suatu siaran, suatu hebahan yang sangat-sangat meluas berkaitan dengan usaha pengupayaan OKU, khususnya berkaitan Quran. Begitu juga untuk makluman tuan-tuan, hasrat kita ini kita telah juga sampaikan kepada pertubuhan-pertubuhan luar, termasuk pihak Persatuan Ulama Malaysia baik,
pihak Rabitah Antarabangsa Cawangan Malaysia pun sama. Jadi di situlah sebenarnya kita sedang merangka program yang lebih bersifat skala besar untuk bersama masyarakat. Bagaimana kita nak supaya masyarakat dapat terima bila kita sebut OKU itu, masyarakat harus memandang OKU itu dari persepsi dan perspektif yang lebih tepat sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala itu sendiri. Ia termasuklah kita telah sampaikan hasrat kita itu bersama pihak Ketua Pengarah Tan Sri Osman KP Jakim sendiri. Jadi dalam memenuhi tuntutan kepada masyarakat yang bukan Islam, sebagaimana yang ditanya oleh sahabat kita tadi, kita memfokuskan buat masa ini, sahabat sekalian, kita nak ajak orang Islam biar faham dulu. Sambil tu kita bawa pemahaman tersebut kepada rakan kita yang bukan Islam. Justru itulah untuk makluman program kita hari ini pun kita buka kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam dan kita mengadakan siaran internet secara pelbagai saluran untuk kita memastikan supaya apa yang kita nak bawa ni didokongi sama dan diberi kerjasama oleh masyarakat yang lebih meluas. Jadi dalam memenuhi usaha ini juga kita sedang merangka dan melaksanakan program-program bersama institusi-institusi Islam, terutamanya masjid-masjid. Mana kita dengan masjid-masjid kita adakan program, antaranya termasuklah kuliah-kuliah khas, tazkirah maghrib ataupun tazkirah-tazkirah yang waktu yang sesuai dengan tajuk kita buat kat situ Rasulullah Gila OKU, ataupun bagaimana Rasulullah menjadikan sahabat-sahabat di kalangan OKU sebagai seorang Muslim yang sangat-sangat hebat. Itu yang pertamalah apa yang saya boleh sebutkan sebagai respon yang pertama. Yang kedua, soalan kedua tadi tu insya-Allah Ustaz boleh cerita lagi kot. Cumanya yang saya nak sebut, apa yang kalau kita boleh kaji berkaitan dengan Nabi Yaqub yang matanya buta, hubungan dengan Allah itu sangat-sangat penting. Kalau tuan-tuan baca cerita surah Yusuf, maknanya detik hati Nabi Yaqub itu adalah didorong kerana keimanan dia pada Allah Ta'ala. Itu nanti Ustaz Afnan lebih ceritalah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Sila Ustaz, cerita sikit kisah Nabi Yaqub ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai cerita Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf, begitu juga dengan Bunyamin. Saya pun tak apa ingat juga benarnya. Cuma Nabi Yaqub ni dia buta sekejap ataupun dia jadi tak nampak mata sekejap tu sebab menangis. Dia menangis terlalu banyak sehingga matanya jadi buta ataupun tak nampak mata. Jadi dia satu masa dia Allah Ta'ala bagi balik. Disebut dalam Quran fartadda basira tu maksud dia Allah bagi balik. Di waktu mana Nabi Yusuf balik, dia macam mana cerita saya tak ingat Ustaz. Ya, dia bau baju Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma kiasan ataupun bandingan kepada kita hari ini, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, cacat penglihatan ke, pendengaran ke, nak kena kita sabar. Jadi semoga dengan kesabaran itu ada masa Allah Ta'ala gantikan dengan nikmat dan juga pahala. Jadi macam mana yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dia menangis terlalu banyak. Jadi dia pun tak tahu bahawa menangis dia tadi mendatangkan tak nampak mata. Kalaulah Nabi Yaqub tu tahu dan sedar bahawa dia menangis dia tadi akan menyebabkan bahawa dia tak nampak mata, mungkin dia tak menangis. Tapi dia tak tahu. Sebab dia tahu tadi dia menangis sebab sayang sangat kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni antara anak kesayangan Nabi Yaqub alaihissalam. Itulah saya mohon maaf sebab tak dapat cerita dengan detail, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.
Baiklah, saya rasa itu saja masa yang kita ada sebab kita dah menghampiri 12.30. Kalau nak tahu lebih lanjut cerita Nabi Yakub ni, kita boleh buka lah. Boleh buka buku kitab mana-mana. Jadi, saya bagi masa lebih kurang 1 minit untuk saudara Cik Faizal untuk bagi sepatah dua kata yang terakhir sebelum kita tutup majlis. Terima kasih kepada Abang Amin, moderator. Alhamdulillah kita telah di peringkat akhir. Cumanya apa yang saya nak tutup sebagai ingatan pada kita bila Allah menyebut ayat ni biasa masyhur, semua kita biasa memang hafal. Yang mana digelar sebagai ayat 1000 dinar. Jangan ayat itu sekadar bisanya pada gelaran tetapi tidak pada amalan. Bila Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan membuka pintu jalan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi di situlah para sahabat sekalian, saya menggesa untuk kita menambah usaha, melipat ganda ikhtiar kita bagi menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan mempelajari, mencari ilmu seberapa banyak yang dapat, kerana janji Allah di situlah akan terbukanya jalan-jalan untuk kita memastikan kehidupan kita ini walaupun orang kurang upaya akan berada pada tahap yang lebih baik. Bagaimana Allah menyebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barang sekiranya penduduk suatu tempat itu beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan melimpahkan keberkatan dari langit dan bumi. Jadi di situlah mudah-mudahan ini menjadi azimat untuk kita menguatkan azam, menguatkan tekad bagi memastikan diri kita ini lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir sekali juga saya bagi dalam masa lebih kurang 1 minit untuk Ustaz Muhammad Afnan memberikan sepatah dua kata terakhir. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyebut padanan kepada kalimah muqarrabun. Saya sebut apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali dalam menghuraikan makna taqwa. Kata dia al-khawfu minal jalil. At-taqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahil. Sayyidina Ali kata taqwa itu ialah takut kepada Allah, beramal dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada Quran ataupun hadis. Dan yang ketiga, al-isti'dadu li-yaumir rahil, ialah sentiasa bersedia, sentiasa ready untuk bertemu dengan Allah bila-bila masa aja. Orang kata mati esok pun tak apa, mati lusa pun tak apa, minggu depan pun tak apa, dia bersedia untuk masuk ke alam barzah. Dan yang keempatnya kata Sayyidina Ali, taqwa itu ialah dia rasa cukup dengan apa yang dikurniakan Allah, walaupun rezeki dia sikit, walaupun dia serba kekurangan, walaupun dia cacat. Wal qana'atu bil qalil, maknanya rasa cukup dengan apa yang sedikit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waktu sekarang, waktu di jam tangan tepat pukul 12.30 ataupun 12.30 tengah hari. Saya rasa cukup sampai di sini. Itu saja masa yang kita ada. Dan dengan kata-kata terakhir itu, maka berakhirlah sudah forum perdana yang bertajuk Membina Generasi OKU Muqarrabun yang telah disertai oleh dua ahli panel kita sebentar tadi, iaitu saudara Cik Muhammad Faizal bin Cik Yusof yang di-Pertua Pertis dan juga seorang peguam, dan juga panelis kita yang berbahagia Ustaz Afnan Abdul Rahman, pengarah di Jawi, yang telah menyampaikan talimat-talimat dalam forum ini yang begitu memberi manfaat kepada kita semua. Jadi saya selaku moderator mengucapkan, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan ribuan terima kasih kepada dua orang ahli panel sebentar tadi. Akhir kata, apa juga yang terkurang dan terlebih, saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk itu saya serahkan kembali
Majlis ini kepada juru acara sebentar tadi, Saudara Syakirin. Silakan. Tuan-tuan dan puan, majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia, para ahli panel yang begitu cekap, berhujah, mencerahkan pemikiran kita pada pagi ini. Dan juga tidak kurang hebatnya tuan moderator kita, Saudara Amin Muhammad Noor. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih Daun Keladi. Kalau jemput, datanglah lagi. Kami juga mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tim penerbitan atau pihak penyiaran di Radio Pertis yang bertungkus lumus untuk memastikan rancangan forum kita pada pagi ini dapat didengari di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Syahril Azri bin Zainuddin mengiringi Yang Berusaha Ustaz Muhammad Noor bin Awangah untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada tetamu jemputan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. 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 Dipersilakan.